tak setuju Ibn Sina, sini kata Ibn Sina Jangan, kafir jangan, lah, apalah, Ustaz, bla 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 jangan. bla. Jangan, tumbuk pula dah. Letih. Okey, tak setuju dengan Ibn Sina. Apa kita tengok kita ada pakar perubatan kita Ibn Nafis antaranya. Lepas tu Ad-Daw At-Tamkhi. Dan mereka semua ni dah ada usaha nak buat vaksin pada ketika ni sebelum sebelum dan selepas era pemerintahan Kerajaan Osmaniyah benda ni. Maknanya benda ni dah ada usaha, cuma tidak orang panggil direalisasikan sebab masalahnya tak cukup alat lah pada masa tu mungkin kan. Dia sudut kertas kerjanya maknanya atas kertas benda ni memang dah ada proposal nak buat vaksin ni ada dah zaman Ibn Nafis dan Ibn Sina. Bahkan sendiri kita tengok ulama-ulama yang mati disebabkan oleh pandemik pada ketika itu gambar masa tu antaranya kalau tak silap lah antaranya macam Imam Mahalli sendiri antaranya dan juga Imam Ibn Hajar sendiri Al-Asqalani dia sebut dalam kitab dia Al-Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Dia ada berapa orang adik-beradik, 5 orang ke 4 orang lebih kurang, 3 orang adik-beradik dia meninggal disebabkan oleh wabak pandemik. Lepas tu masalah orang panggil ighlaq masajid dan juga ikfal masajid ni sebenarnya bukan benda ni polemik pada zaman kita je, dan benda ni memang dah ada dah masa tu. Ada lama. Masalah tutup masjid ni. Ya. Orang kata nak menjauh kepada Allah. Dulu dah ada benda macam ni, hampa je tak baca. Ya, buta kita Melayu ni buta sejarah. Betul Mahathir kata. Melayu ni mudah lupa. Nak kena tarik balik. Ya. Sebab tu kita tengok persediaan dari sudut mental fizikal ni bukan kita ni sebab kita duduk Mesir, kita belajar Mesir, kita nak angkat orang Mesir, tak juga. Orang Mesir pun ada lebih kurang dia juga Tapi dari sudut kita tengok masyarakat Timur Tengah ni mereka lebih bersedia lah benda ni. Mereka lebih bersedia. Okey, ada lagi orang kata tu Yaman tak ada timbul pun masalah Covid. Habaib pun tak percaya Covid ada tak ada. Kita tanya dua persoalan je, mudah je. Pertama sekali, siapa buat saringan di sana? Adakah siapa ni sukarelawan sini buat saringan di sana? Adakah siapa buat saringan? Haji pula no. Tanya Ustaz Ali bawah tu Ustaz Ali. Ustaz Ali mana? Persoalan kedua. Mengapa benda ni tak sampai pada, maknanya virus ni kita kata walaupun merebak dah hampir separuh dunia, 2/3 dunia, tapi benda ni ada setengah-setengah tempat tak sampai. Antara ni Yaman sendiri. Sebab Yaman sendiri ni kita tengok dia dari sudut kita tengok dari sudut blok dunia, dia geopolitik Yaman sendiri kita tengok Yaman ni dia bukan negara pelancongan. Negara dia pun tak stabil dari sudut ekonomi, sosialnya, sosio budayanya. Nampak? Sebab dia agak terperencih. Dan juga kita tengok sendiri masyarakat Yaman ni Hadramaut sendiri dia masih orang panggil jauh daripada arus pemodenan. Negara ketiga saya. Ketiga. Iya. Siapa pergi? Pelancong mana nak pergi Yaman ni tanya. Dengan panahnya betul tak Ustaz Ali? Dengan panahnya air payuh, lepas tu pula kecuali orang-orang beriman je nak pergi sana ni. Wali-wali, siapa nak pergi nak tengok? Betul, kalau kita tak ada. Kalau orang tanya, kenapa nak pergi Yaman? Sebab orang nak tengok macam mana kehidupan Madinah ketika orang panggil tahun 80-an, 70-an dulu. Dan kita boleh tengok benda tu di Yaman pada hari ni. Masya Allah lah. Nak banding dengan Mesir. Memang turun tangga tu tengok luar tu, lenggok tengok luar tu, tengok sepo Europe dah, ragatnya Arab. Kena pula dekat rumah hantar dekat dengan Kanisa. Al-Ahli dengan Zamalek. Papa Hasli lah benda tu kan. Tak perlu nak tafsir lah. Jadi sekarang ni kita tahu kemasukan orang daripada luar ke dalam Yaman ni dari sudut pelancongan sendiri, orang tak pergi tempat tu dengan panas. Jadi kadar keberjangkitan di tempat tu agak rendah. Tak payah pelik lah kita tengok hujung dunia dengan hujung dunia sebelah atas dan sebelah bawah. Salvat ke apa nama tempat tu dekat atas Moskow semua atas tu. Dan juga bawah sekali tu hujung Afrika. Kan? Kita tengok kes Covid dia. Tinggi ke rendah?
ketui. New Zealand macam New Zealand lah. New Zealand kan terpencil dunia nah halo. Dia terpencil satu, lepas tu dasar polisi kerajaan dia masa tu dia memang sekat pada awal lagi orang masuk. Nampak tak? Dan apa kita kata secara sudut teorinya dan juga praktikalnya mengatakan bahawasanya larang orang masuk kepada tempat wabak tu dan juga orang dalam berada di tempat wabak keluar daripada tempat tu, sebenarnya tu dah memang sunnatullah. Dan Nabi juga sendiri pesan. Betul. Kena lari, fafiru, kena lari daripada wabak ni. Jangan masuk tempat yang ada wabak, dan orang wabak jangan keluar. Jadi konsep ni dari sudut teori praktikalnya sebenarnya dah ada dah dalam Islam sendiri benarnya. Tak pelik benda ni. Dan benda ni sebenarnya dipraktik. Kita kata orang kafir pula praktik daripada kita. Tengok New Zealand dia buat benda ni. Masalahnya Malaysia kita ni, masalah Malaysia lah, kita tengok Malaysia. Walaupun buat PKP, PKPPP, PKPBB, PKPPKL, kau PKPK apa semua tu. Tapi orang luar masih tetap boleh masuk walaupun melalui udara ataupun melalui laut. Miti. Pekerja-pekerja asing, pekerja domestik semua tu. Nampak? Kontraktor semua tu. Setuju tak setuju? Setuju. Dia tutup hangat-hangat tak aja sebenarnya. Dia tak akan Pintu tutup belakang, sektor ekonomi. Pintu belakang. Ya, betul. Pintu belakang. Dia tak akan Tutup tutup pintu sebab depan. kerajaan tak ada duit. Kerajaan nak cari duit mana kali tutup dia tutup orang panggil sumber domestik ni. Tak. Kali dia tutup. Macam mana nak rolling duit kerajaan? Hasil dagang, import dan ekspor macam mana? Setuju tak? Jadi itulah masalahnya Malaysia kita ni lolak, memang lolak. Menteri pun tebuk atas. Biasalah. Jadi kita jangan pelik sangatlah kalau kita kata kenapa Yaman ni tak ada COVID, ulama dia apa. Kita kena tengok dari semua sudut sosio budaya tempat tu, geopolitik tempat tu. Macam mana masyarakat tempat tu? Masyarakat tempat tu memang masyarakat dia tak campur dengan dunia luar. Dia selamat, dia duduk cara dia. Kita pula berdosa pergi tempat dia. Bapa kita bawa wabak pergi tempat dia. Pokok dia duduk molek dah sesi dia. Nampak tak? Sama juga kita pergi Kutub Utara. Kutub Utara, COVID pun tak sehidup Kutub Utara. Kita pergi bawa wabak pula sana. Marah popok Inuk tu berapa tu. Popok dia tak ada pasal. Popok dia tak ada penyakit pun. Cumanya babo dia tak. Kadang-kadang orang Kiyah. Orang individu ni kita tak sama dah. Contoh, Waiz tak sama dah PA perangai dia dengan Ambo. Ambo tak sama dah dengan Maulana Mustaq. Perangai tak sama. Kita, nampak tak? Jadi setiap orang tu punya orang panggil identiti masing-masing. Dan orang pun, populasi manusia pun macam tu dah, mempunyai identiti masing-masing. Negara sendiri pun dia tak sama dah. Negara Yaman dia tak sama dengan negara Malaysia. Orang Malaysia tak sama dengan orang Yaman. Jadi kita nak kiyah orang Malaysia dengan orang Yaman ni, dia panggil kiyah ma'al farid. tak masuk. Kiyah ma'al farid. Seperti kiyah telur dengan terung. Contoh, macam mana kiyah telur dengan terung ni? Contoh kalau kita kata Pening. orang dengan dia. Okey, cuma kita boleh cari apa yang kita kata ada kesinambungan, maknanya ada similarity lah kalau kita kata antara kita dengan dia. Ada banyak-banyak benda contoh bab apa kita kata bab akhlak ke apa semua benda tu kan. Jadi sekarang ni kita tak boleh. Jadi sebab tu dia uruf ni penting ni sebut uruf.
Uruf ni uruf ni maknanya al-amrun muhtamun fima yata'arafu bihi. Sesuatu perkara yang mana sangat penting, yang mana menjadi titik tolak di antara orang panggil perbezaan di antara kaum. Jadi itu uruf. Uruf. Jadi urus tempat ni tak sama. Jadi uruf ni ia diukur dengan ashkhas, individu, masa, azminah dan juga amkinah. Tempat. Tempat tak sama. Beza dia tengoklah macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri duduk di kota Baghdad dengan Mesir. Tak sama. Imam Syafi'i dia kita tengok ada kitab manaqib sendiri Imam Syafi'i, Imam Bahaqi, dia cerita macam mana Imam Syafi'i ni nak boleh Imam Muna Syafi'i nak boleh adapt dengan suasana Mesir, dengan makan berdirinya, dengan tak ada tempat nak kecingnya. Kita tengok gapo berlaku di Mesir walaupun sudah ada arus pemodenan. Apa yang berlaku di Mesir sini sama je dengan rakyat Mesir dulu. Kecing tepi jalan, makan berdiri. Nampak tak? Jadi benda-benda ni Imam Syafi'i tak nampak di kota Baghdad. Orang perempuan Baghdad, dari sudut kita kata sosio budaya dia tak sama dengan orang perempuan di Kairah. Ketahanan tubuhnya dengan masalah alam sekitarnya, berapa dia mempengaruhi semua tu masalah kita rahib, pemakanan, terutama sudut pemakanan lah. Benda ni dibukti kalau doktor sendiri. Dari sudut pemakanan ni mempengaruhi orang panggil kita rahib, menstrual cycle orang perempuan ni. Jadi benda tu menyebabkan Imam Syafi'i membuat istiqra' yang baru pula. Istiqra' yang baru pula berkenaan dengan haid apabila berada di Kahirah. Sebab orang Kahirah ni jadual haid dia, jadual menstrual cycle dia tak sama dengan masyarakat wanita yang ada di kota Baghdad. Jadi kita tak boleh nak kiyah lah, tak sama. Payuh. Nak makan pun tak serupa dah. Apatah lagi cara hidup tak sama. Itulah lebih kurang wallahu alam lah. Baba. Nak tanya sikit lah, tapi isu ni mungkin tak ada kaitan mana dengan vaksin. Cumanya dia a'yan najasah ni satu term yang mana yabqa ala umumihi, maknanya ulama tak takhsis. Najis tu najis hukmi ke, najis aini ke, najis mughallazah ke, mukhafafah, tapi atas dasar najis. Jadi semata-mata berubat dengan najis itu sendiri boleh. Ijma'. Boleh. Ajma'a a'immah minal fuqaha. Boleh. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah sekarang kita nak istihalah ni ia bukan berlaku dari sudut pemakanan saja. Dia banyak benda boleh berlaku istihalah ni. Jadi sekarang ni kalau kita nak kiyah dengan masalah pemakanan tu kiyah yang sangat jauh sebab masalahnya asal dengan furuk dia tu dia
panggil jenis-jenis binatang yang mana dia makan najis. Memang makanan dia tu najis, dia panggil jalalah. Kan ada kitab fiqh dia panggil jalalah. Contoh kita kata seperti ayam yang makan ayam makan dedak. Dedak tu hasil daripada tahi lembu ke, tahi unta ke, tahi manusia sekalipun, ataupun keli yang makan babi sebagai contoh, babi hok mati dalam sungai dah. Jadi dia termasuk dalam binatang-binatang yang dipanggil jalal lah. Jadi binatang ni dia kena quarantine suatu tempoh, contoh dia 7 hari ke 14 hari dalam sangkar, supaya binatang pun kena quarantine. Binatang pun kena quarantine. Maknanya konsep interaksi ni pun dah ada dah. Jadi dia kena quarantine pada suatu tahap, seolah-olah panggil benda tu orang panggil dia berok tak ada dah dari perut dia tu. Walaupun nutrien babi sebut dia telah masuk dari tubuh keli tu ya sedap ikan keli tu. Jangan. Ya apa gemuk-gemuk. Tu ya sedap ikan keli tu. Ayam bandar tu ya sedap tu. Kalau naif. Tak. Jadi Lupa air lah tak? jadi kalau supaya lah. Jadi kalau benda lagu tu pun kita boleh nak makan. Apatah lagi kalau orang panggil terciduk ataupun tertumpah ke benda tu. Sebab dia sekarang ni benda asal kita tak kena benda al-aslu la yus'alu anhu, benda asal kita tak kena soal dah. Maknanya apa? Maknanya sekarang ni apabila benda tu orang panggil kalau orang tak ada timbul persoalan tu, contoh benda tu dah tumpah dalam kuah makanan kita sekalipun, orang tak bersoal benda tu, makan gilah. Dia jadi masalah apabila kita soal benda tu. Soal benda tu menyebabkan orang panggil kena banyaklah kena buat kira bendanya. Macam contoh pun masalah Tok Imam Tok Bilal Salah Hazal baru ni lah. Salah Hazal baru ni. Kalau lah pakat senyap belaka Tok Maklum ko Tok Bilal. Batu tak pasal lagi. Ataupun Tok Imam ada tahi topok di jubah dia tu. Kalau orang tak isytihar pakat senyap belaka, ada masalah tak tanya kalau kita ngaji fiqh? Supo maya tarawih 2 tahun sudah dah. Tok Imam salah baca Fatihah. Kalau tak ada orang gi rekod, gi upload di Facebook, sah belaka dah. Bukan maya tarawih, maya Isya. Ya. Pas dia gi rekod maklum, pakat kena maya balik ah. Tu sekarang ni masalahnya tak kena nak kiyah dengan bab makan. Walaupun dalam bab makanan ni, dalam bab at'imah dia sebut secara detail berkenaan dengan at-tadawi ni. Ada tadawi. Boleh balik. Sebab tu masalah krisis asatizah kita lah, ustaz-ustaz kita di Malaysia. Ikutlah semua. Ambo tidak nak mendabik dada. Ambo tidak nak kata ulama Arab ni lebih alim daripada ulama Malaysia ke, ulama Nusantara ni lebih kurang alim ke. Tak ada. Tidak timbul prejudis macam tu. Cuma nak kata kalau kita ni seorang kita seorang syariah, istilah lah syariah compliant ke apa semua tu. Jadi kalaulah kita benda ni at-tadawi bil muharramat ni inda zuhuri darurah jawaz, ulama telah mengatakan bahasanya boleh berubah dengan menggunakan sumber yang haram sekalipun pada asalnya, walaupun a'yan najasah tu harus. Jadi siapa kita untuk membakar mereka? Adakah kita lebih memahami dalil-dalil syarak, adillah muttafa ataupun adillah mukhtalaf ni lebih alim daripada mereka? Setuju. Siapa kita? Pertama sekali, siapa kita nak lawan dengan mufti? Siapa kita nak lawan dengan mufti-mufti? Sedia ada. Sebab kita ni bukan mukhbir bil ahkam. Mereka yang menceritakan tentang hukum. Jadi sebagaimana para doktor dihormati dengan autoriti mereka dalam bidang medication, begitu juga para agama dihormati dengan autoriti mereka dalam bidang agama. Dia tak boleh campur aduk benda tu. Dua perkara, dua autoriti yang berbeza, dua wilayah penguasaan bidang yang masing-masing berbeza. Jadi tak timbullah masalah tupuh kuah babi dalam sup beluk wanda order tu nak kira dengan masalah ubah dengan air tak kena. Tak kena jauh. Tafsir yang sangat baik jauh. Nak japuk sikit Maulana dok teringat ada satu asar Sayyidina Umar jalan dengan seorang sahabat.
lepas ada air tumpah orang buai daripada atas bumbung. Sobat dia nak tanya dah, air tu air gapo? Saya nama tak saya tahu. Kalau tahu nanti jadi payah kerja. Kalau najis nak kena cuci baju. Ya. Ya. Betul. Jadi sebenarnya penting lah kalau kita tengok pertama sekali kita kena raf'ul haraj. Itu pertama sekali. Raf'ul haraj ni kita kena tengok, kita nak raf'ul haraj, kita nak kita nak memberi kemudahan dari sudut apabila berlaku orang panggil kesempitan ni, kita nak raf'ul haraj. Jadi raf'ul haraj ni dia ala qadri masyaqqah. Dia kata tengok, apabila suatu keadaan mendesak memerlukan kepada kita untuk terpaksa benda tu, macam tadi lah tadawi bi a'yan najasah. Memang kita tak ada cara dah. Tapi memanglah sekarang ni vaksin tu dah terbukti bahawasanya dia adalah benda suci. Andai kata benda tu memang daripada enzim babi sekalipun katakanlah, daripada tarakik kimiawiyah khinziriyah kita katakanlah. Tapi ia tetap masih dalam daerah harus. Jadi at-taqiq bil mubah. Jadi ulama kata al-aslu fil ibahah ni harus. Al-aslu fil ibahah ni apa? Al-aslu fi asya' ibahah harus. Jadi dia masih ada beruang legal dalam benda yang harus. Jadi tak timbul masalah lah bagi hamba-hamba tengok benda ni sebenarnya. Ni. Bagi dunia sementara deh. Bagi dunia. Jadi sambung masalah masyaqqah tadi. Sambung. Dia lambat malam ni. Abang ni aduh lawak lah. Patutlah dia macam singap bahasa apa. Tiba-tiba Bateri habis ke wak? Oh tu lah. Game mana? Internet bersih. Depo kuat lajok gayu depo Internet bersih lah yang macam internet bersih. Ni lah internet bersih face. Dah lah mahal. Aduh, okey, masalah masyaqqah tadi. Sekarang kita sepakat. Kita setuju, semua setuju. Bahawasanya boleh kita berubat dengan a'yan najasah. Okey. Itu dalam bab perubatan. Okey. Jadi sekarang ni andai kat sebab apa? Ada satu lagi sebab dia panggil sababu iddia'. Sebab kenapa kita kena berubat dengan najasah untuk menjaga nyawa ketika itu. Jadi antara sebab-sebab tersebut dia panggil masyaqqah. Jadi masyaqqah ni sebagaimana? Dengar tu ni? Dengar tak? Dengar. Jadi seingat dia dalam mazhab ni dia ada beberapa dia panggil qawaid kulliyah. Dia ada kaedah yang umum lah, ibu dia kata umdah. Qawaid ni saya ingat hamba antara nazam dia, kalau salah tu betul lah, hamba pun spontannya ni. Jadi khamsu muharrarah qawaid madhhabin lisyafi'i biha takunu basira. Pertama sekali, dararun yuzal wa 'adatun qad hukimat wa kadza al-masyaqqatu tajlibut taysira. Poin sini kita nak sebut bahawasanya wa kadza al-masyaqqatu tajlibut taysir. Apabila ada masyaqqah menyebabkan keperluan untuk menjaga nyawa, termasuk dalam hifzul maqasid lah, maknanya jaga nyawa Bahkan ulama khilaf di antara jaga nyawa ni perlu didahulukan daripada jaga agama. Sebab kalau kita tak jaga nyawa, kita jaga agama semata-mata je, siapa nak menganut agama tu? Nampak? Dia khilaf ni khilaf mutabar disebut oleh para ulama. Sesamanya Imam Zarkashi sebut dalam kawaid, kita kawaid dia. Dia disebut juga oleh Imam Izz ibn Abdul Salam, nama lebih kurang dah. Ya Allah. Angkat nama sikit. Lebih sikit. Ya Allah. Madat Maulana Izz. Jadi masyaqqah. Jadi ada masyaqqah. Pertama sekali benda tu harus pada dasarnya, kemudian ada masyaqqah menyebabkan orang panggil benda tu membolehkan kita pakai benda tu. Tapi sekarang ni kalau kita tengok dalam medical docket bahawasanya benda tu sekalipun dia suci. Benda suci. Jadi benda suci ni al-aslu fi asya' haram. Tak ada masalah. Okey, kita kata ada darar. Ihtimal ada darar. Kan?
Jadi sekarang ni kita nak pilih. Dia apabila sekarang ni, kalau kita tak ambil pun mudarat. Kalau ambil pun mudarat lah ke mana? Nampak tak? Nampak tak? Tak ambil kau mudarat lagi. Tak. Sekarang ni dua mudarat. Sebab tu dia penting dia panggil satu lagi. Benda ni tak ada sebut pun tapi ulama dia panggil istintaj. Cara berfikir bagaimana kita nak tawazun, bagaimana kita nak imbang, kita nak balance benda ni antara dua darurat. Jadi apabila bertembung dua darurat, darurat pertama tak ambil vaksin menyebabkan kita ni orang panggil kena penyakit berjangkit. Nah, darurat sekali lagi kalau ambil vaksin pun belum tentu lagi sihat, belum tentu lagi boleh lawan benda tu, tubuh kita terimun nak lawan benda tu. Dalam masa sama, belum tentu lagi kita kata kita ni akan selamat dengan vaksin tu kan. Mana ihtimal mati tu ada. Nampak? Jadi dua-dua masing-masing ada darurat. Jadi ulama cuba fikir lagu mana di antara dua darurat kita nak tawazun, kita nak imbalancekan benda tu. Jadi apabila bertembung dua darurat, iza ijtama'a ad-daruraini ghuliba al-akhaffu minhuma. Maksudnya apabila bertembung dua darurat, kita tengok darurat yang mana lebih akhaf. Ad-darar al-akhaf. Bukan darar al-athqal. Kita tengok darar yang lebih akhaf. Okey, dalam situasi sekarang, hal ni penting kepada adanya aqliyah fariqah. Aqliyah cara kita berfikir, sebagaimana kita kena berfikir, kita tak boleh tengok kalau kita agama, kita tengok skop agama saja. Kita kena tengok skop luar agama. Kemasyarakatan dan orang panggil ikhtiar perubatan, kita kena tengok semua skop. Sekarang kita tengok doktor dah sepakat bahawasanya mudarat tak ambil vaksin tu lebih besar. Dan kita telah sepakat bahawasanya kena ikut doktor sebab mereka autoriti mereka dalam bidang tu. Nampak? Dia adalah amrun daruri. Jadi sekarang ni ditakdimkan darurat lebih akhaf daripada darurat lebih athqal. Apa darurat lebih akhaf ni? Dengan ambil vaksin. Sebab apa? Dan kajian sudah terbukti bahawasanya beberapa orang sahaja yang mana memang ada 0.0064 ke 0.004% yang memang ada side effect dan menyebabkan kematian bla 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 bla. Katakanlah sejuta umat, sejuta rakyat ambil vaksin, berapa orang mati? Nak dibandingkan dengan sejuta tak ambil vaksin, berapa orang mati? Nampak tak benda tu? Cuba kita fikir. Jadi benda-benda vaksinnya bahaya ni tangan dia ada rokok biasanya. Tu vaksin paling besar sekali tu. Vaksin paling besar sekali. Otak dia kena vaksin sebenarnya. Bukan tubuh dia kena vaksin, otak dia kena vaksin. Cucuk kat otak. Kalaulah keli, ayam, binatang yang jenis jalalah boleh menerima konsep konsep hijri sihi sebagai contoh. Nampak? Takkanlah kita tak boleh terima konsep kuarantin, konsep vaksin semua tu. Nampak tak? Jadi benda-benda macam ni jadi masalah polemik apabila orang faham fiqh ni secara mendatar. Okey, dalam masa yang sama kita tidak sama sekali menafikan adanya darurat yang lain. Okey, apabila ada darurat, dia panggil apabila dah tersempit maka diperluaskan. Apabila terlampau luas maka disempitkan. Idza daqa ittasa'a wa idza tasa'a daqa. Macam tu. Itu cara ulama silam berfikir. Baru orang tak nampak fiqh ni rigid, fiqh ni orang panggil benda yang jumuk, fiqh ni benda yang panggil orang kata kontrak. Tak. Fiqh ni dia selaris, dia boleh sepanjang zaman lah. Sebab tu satu benda yang sangat Ambo suka sangat guru Ambo ni Dr. Ahmad Sidqi. Dia orang traditionalist dan dia ni orang panggil terlahir daripada asal pondok jugalah kalau di Mesir ni. Kutab dia panggil, ngapa Quran. Supaya ramai-ramai. Dia Mahat Azhari, dia ni otak traditionalist. Tapi apabila dia masuk kepada bidang pengkajian, research akademik, dia nampak benda ni kita tengok secara menyeluruh. Secara spektrum dia tu kena luas. Jadi al-madhhabiyah salihah li kulli zamanin wa makan. Mazhab ni sebenarnya dia relevan sepanjang masa, sepanjang zaman juga tempat. Jadi gitulah, wallahu alam lah, gitulah boleh royak. Lebih kurang. Maulana, tudawi bila ayan najasah ni kalau contoh klasik ya kalau nak bawa lah kalau pok-pok ni kata nak ambil pada hadis mata lah. Hadis kecil utah lah. Yo, ambo sebut dah tadi. Baul abwal ibil tu. Hak penyakit zarb, penyakit az-zarb. Penyakit ni satu penyakit jenis penyakit perut lah dok. Orang tua kata penyakit dalam perut. Wallahu alam lah lagu mana.
Boleh berubah. Nabi tak larang. Jadi apabila berlakunya situ, Nabi tak larang ketika waktul hajah. Tidak ada larangan. Adamul wuru' fi waqtil hajah. Jadi sebenarnya la yajuz asal kita kata asal hukum la yajuz ta'khir bayan indal waqti hajah. Tidak harus benda ni di sisi hak Rasulullah sebagai seorang orang panggil sahibus syar yang menerangkan hukum. Jadi Rasulullah tidak diterima oleh akal yang sihat lah maknanya bendanya. Dari sudut adat juga akalnya bahawasanya Rasulullah akan mentakhirkan bayan. Maknanya Rasulullah akan menangguhkan penjelasan apabila ketika waktu keberhajatan untuk kita tahu benda ni boleh buat tak boleh buat. Sekarang ni tidak ada adamul wurud indal waqtil hajah. Ketika benda tu para sahabat dia pakat minum buat dia sebab apa-apa penyakit dalam perut ni pakat minum sebab kata terbukti klinika pada zaman tu. Klinika pada zaman tu lah. Kita tak boleh nak kiyah klinika dengan hospital kita hari ni. Klinika zaman tu. Zaman sahabat kan. Dia, mujarab benda ni. Pakat duk minum belakang kecil utah. Okey, dia sudut satu benda. Benda tu istighfar. Benda tu suatu benda yang macam orang panggil agak menjijikkan, menjelekkan lah. Tapi benda tu terbukti boleh berubah. Tak? Jadi Nabi tak tegur pada masa tu. Jadi apabila Rasulullah tidak tegur pada ketika itu, ketika waktu keberhajatan untuk umat tahu lagu mana hukum minum kecing utah masa tu, maka para sahabat masa tu dia tanggung benda ni harum. Ni beza para sahabat dengan kita. Lepas tu orang timbul persoalan. Jadi sahabat tak ada buat pun kitab usul fiqh. Sahabat pun tak ada cerita pun cara berfikir, cara semantiknya apa semua. Lah, mu kena bahas sekarang ni. Ni kita ni kita jadi panah pedas. Panah pedas ni. Pasalnya kenapa kita kena faham fiqh ni dengan secara usul fiqh. Kita kena faham agama ni kena ada semantiknya dan semuanya. Sebab masalahnya akal kita ni, zakiyah qariah kita ni, yang mana ada di zihin kita ni, intelektual lah kita kata, tidak sebaris dengan intelektual yang ada pada zaman sahabat dulu. Mereka semua ni dah ada marsumah fi adhanihim. Setiap qawaid usul fiqh walaupun tidak dikeluarkan, tidak dibukukan pada ketika itu, benda tu dah ada dalam fikiran mereka. Mereka ni di kalangan fuqaha. Mereka di kalangan orang yang sangat-sangat faqih. Keturunan apa dah, bukan keturunan macai supaya kita ni. Kita tak tahu keturunan mana. Tahu tak? Kan bangsa Johor. Babon. Dia kata dia keturunan Bugis. Tak apalah, tak ada masalah lah tu. Masalahnya kita rakyat Tamadan ni bukan keturunan Bugis. Siapa kita? Sahabat Bani Jawi, Bani Tamil. Kononnya. Sekarang isu kita vaksin, bukan Bani Jawi. Okey. Selingan tu. Selingan. Baik, babu. Jadi benda tu sekarang ni kita kena tengok. Para sahabat dia kalau Nabi kau ajak A, dia faham A. Tapi kena faham balik, sahabat ni dia hanya tidak faham secara tersurat saja. Dia akan nampak dah secara tersirat. Apa itu lahnul khitab? Apa itu fahwul khitab? Apa itu mafhum muwafaqah? Jadi orang sebut adakah ulama ni bermandai-mandai membuat istilah? Tak, mereka memahami istilah tersebut berdasarkan athar, berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan. Jadi ada hadis yang mana hadis dia makna lebih umum. Okey, sebagai contoh masalah bubak dengan asal. Adwiyah bil asal. Al-asilah atau mu'asar adalah hadis lah benda tu. Okey, sekarang ni madu, ya, betul. Madu tu memang syifaan likulli da'. Betul. Tak kira lah hadis dhaif ke hadis tak dhaif. Sekarang ni, itu bukan topik berbahasa kita. Mahanizat kita sekarang ni kita setuju bahawasanya, bukan mahanizat lah, mahalwifat. Kita setuju madu itu sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah, dia dapat memberi syifa. Okey. Sekarang ni, hadis ni kita kena faham. Sebagaimana ayat Al-Quran dia ada asbabun nuzul. Hadis ni dia ada asbabul wurud dia panggil. Mengapa hadis itu diriwayatkan ketika itu? Mengapa ketika itu Rasulullah berkhitab seperti itu? Dan khitab itu ditujukan kepada siapa? Dan kepada siapakah? Dan pada keadaan apakah? Nampak tak? Sebagaimana turunnya asbab nuzul pada ketika sesi pula kita kata siri pewahyuan kan. Begitu juga hadis Rasulullah. Okey, berkenaan dengan hadis berkenaan bubak dengan madu. Tak ada orang nafi kan benda tu.
Tapi soal sekarang, adakah benda tu dah menjadi, kita kata tadi, benda tu dah jadi mudawamah hatta lidar'i makhmasah. Maksud dia, sekarang adakah benda tu sudah menjadi suatu kelaziman sehinggalah kita kata kelaziman tu menyebabkan kita kata boleh mencegah segala bentuk unsur penyakit secara berjangkit ni. Nampak tak? Sekarang ni orang amal madu, kita tanya berapa tahun hang amal madu? Berapa tahun enggak mu ambil madu ni? Sebulan. Bukan sebulan, 3 hari baru. Sebab apa? Baru tengok TV3. Baru tengok TV3. Ada pakar pemakanan, pediatrician ni jaga budak-budak. Pakar pemakanan lah. Dia kata boleh madu ataupun singgah ikan. Ingat tak? Ikan singgah boleh cegah COVID. Ingat tak itu? Kita tanya dia. Kata ikan patin je. Dah. Sedap pun sedap. Jadi kita tanya dia, singgah ikan tu berapa lama sepanjang musim COVID ni dah amal singgah ikan tu boleh boleh kita kata halang benda ni, penyakit ni. Nampak tak? Sekarang ni kita tanya, kalaulah benda tu sudah menjadi kelaziman bagi dia dan dia pun tubuh dia terimmune dengan madu sebagai contohnya kan. Tak tahulah dia punya polimer, dia punya kita kata tarakik kimiawiyah dalam madu tu menyebabkan boleh lawan ni wallahu alam. Hamba pun tak ingat dah masalah chemical table ada dalam kimia dulu, tak ingat dah. Jadi kalaulah benda tu memang terbukti, kita kena tengok juga dia ni jenis amal dia sejak pada nenek moyang lagi. Lepas tu madu mana yang dia makan? Betul ke dia makan madu sebagaimana madu seperti zaman Rasulullah? Takut madu hak dia amal tu gula lebih daripada madu. Tapi bunyi singgah tu gaya-gaya gerai lama tak apa singgah tu menjak balik mesin. Ya betul. Tapi mesin ni semua ada Syekh. Mesin ni ada belakang. Jadi kita tengok dalam asbab wuruk yang paling boleh tengoklah dari kitab-kitab hadis, syurah hadis. Asbab wuruk, kenapa hadis tu orang panggil masa tu diriwayatkan pada ketika itu? Dan ada beberapa sebab. Antaranya sebab Ibn Hajar Al-Asqalani sebut dalam Fathul Bari. Boleh balik lah benda ni. Maknanya kalau tak nanti yang beroyak pun boleh baca sendiri terjemah. Boleh tengok. Antara sebab Rasulullah pada ketika itu kerana Rasulullah sendiri ni dia lebih suka berubat ikut cara natural remedy. Natural remedy daripada jenis orang panggil kimia berapa ni, bahan reaktif kimia apa semua. Itu pertama. Yang kedua, memang Rasulullah ni di antara orang yang memang amal madu daripada budak sampai ke tua. Gitulah istilah dia. Dan kemudian sahabat yang dikhitabkan pada ketika itu, tak silap Sayyidina Urwah ke siapa, hamba kena betul hamba balik benda ni. Yang dikhitabkan pada ketika itu tentang hadis berkenaan madu dia sekian ni. Dia banyak periwayat rawi-rawi yang cerita pasal madu ni. Tapi kenapa dia berbeza mengikut keadaan tak dia orang tu? Sebab Rasulullah dia khitab ni ikut keadaan orang. Sebagai contoh lagi contoh. Dalam hadis nak kita tengok cara kita berinteraksi dengan nusus. Tengok Rasulullah Rasulullah alaihi salatu wassalam ni apabila sahabat tanya ayu a'malin afdal indallah, amal apa lebih baik apabila kita nak menghadap Allah Taala ni? Rasulullah kata birrul walidain. Mu ni buat baiklah ibu bapa. Mari Sayyidina Anas tanya pula Rasulullah kata, mu nak tahu ke dua amalan yang mana khafifatan fi lisan, thaqilatan fi mizan? Sebagai contoh, subhanallah wa bihamdihi. Ada pula seorang lagi Rasulullah kata, mu jangan marah, la taghdab. Nampak? Setiap orang yang mana para sahabat sendiri pun Rasulullah khitab tak sama. Kalaulah para sahabat khitab tak sama, andai kata Rasulullah hidup lagi pada zaman kita, ni disebut ni dalam kitab-kitab usul fiqh ada sebut, andai kata Rasulullah hidup pada zaman kita ni secara khitab tak sama. Sebab masalahnya hukum ni dia berubah mengikut asyraf, azminah juga amkinah. Dia tak sama. Hukum sabit. Lebih dekatnya Sayyidina Ali itulah Nabi larang makan kurma tu sebab nak sakit mata. Sungguh dalam syamaknya. Ya, dalam syamaknya. Betul. Ahsan tu, betul. Jadi benda ni kita kena tengok spektrum. Spektrum lebih luas lah kalau kita kata. Jangan duk nampak. Boleh. Jangan duk nampak satu sudut sahaja. Apabila kita tengok satu sudut menyebabkan agama ni sempit. Ruang agama ni sempit sebab dia kita hanya nampak satu paralel je. Sedangkan agama ni dia tidak paralel. Agama ni dia tidak nampak satu sudut. Dia kena tengok banyak sudut.
sebagai contoh, dulu ada pengharaman tentang arak secara berperingkat. Nampak? Pengharaman arak ni secara berperingkat. Kenapa pada peringkat awal lagu ni turun ayat Quran ni? Kenapa pada peringkat kedua ayat Quran ni turun lagu ni? Kenapa pada peringkat ketiga haram secara total? Kenapa? Bergantung kepada ketika itu. Masyarakat jahiliah pada ketika itu, mereka sangat sinonim dengan arak. Supaya kita tengok lah ni kan. Orang tidak nak minum sangat pun arak togok, botol arak, mabuk ketung tepi orang pejalan tu, tapi dia guna sikit untuk makan nak buat croissant ke apa ke pakai arak juga sikit. Silap-silap boleh kalau Mak Saleh ni mari dia buh dalam ke singgir pun dia buh arak sikit pasal nak suruh ada rasa alkoholik tu. Contoh Maulana. Contoh lah ni kan MSG. Sebagai contoh MSG lah tengok nak rasa umami flavor tu sebagai contoh lah. Habis benda ke buh MSG. Jadi peringkat arak pengharaman arak ni kerana sangat sinonim dengan masyarakat pada ketika itu, dia turun secara tadarruj. Tanajum dan juga tadarus secara berperingkat. Jadilah hukum ayat dia situ bahawasanya tengok syarak ni sangat meneliti tentang masalah setempat. Dia juga masalah umum. Sebab tu dia ada masalah ammah, ada masalah khassah. Jadi kita tak boleh nak orang panggil nak bahang sekaligus benda tu sama belaka tak boleh. Gitu. Kita kena nampak dia waktu rahmat situ rahmat agama. Rahmat agama ni bukan kata rahmat agama ni ni atas petah aku saling ngatin agama ni rahmat. Tu bukan rahmat. Tu tahmah pula tu. Jadi ni sini rahmatnya. Gitulah lebih kurang wallah kita kok rambut. Minai lu. Tu ni. Awak lagi. Gitulah. Allah alam lah, gitulah. Itu apa yang hamba nampak ni sebenarnya. Bukanlah mari daripada kita kata pemikiran kita sendiri mikir. Hamba pun rujuk-rujuk masyayikh sini, tanya lagu mana pasal vaksin dia semua ni. Dan walaupun hebat kita kata umanat Darul Ifta, mereka yang memegang fatwa di Darul Ifta ni, pemegang amanah fatwa Darul Ifta, bukan semua nak vaksin. Tetapi apabila melibatkan bayan rasmi berkenaan dengan hukum fatwa, mereka akan tegas. Tegas berdasarkan disiplin ilmu. Maknanya benda ni boleh ke tak boleh? Kalau boleh, sekadar mana boleh. Kalau tak boleh, sekadar mana tak boleh. Gitu. Jadi, Syekh hamba tanya sendiri pun, ya bahah bak vaksin ni dekat dengan 2 jam, habis kredit. Bobel. Last kali, Maulana. Min fadlikum, hal antum satakhus al-liqah qariban? في اختياري أنا لا أفضي اللقاء على جسدي gini. Maknanya dia sendiri pun dia tak asing vaksin. Apa tu? Sebab tu Mesir ni kita dari sudut kita kata dari sudut hukum teori memang macam Allah lah. Kalau praktikal kelaut lah kita kata. Praktikal memang kelaut. Praktikal kelaut. Itulah lebih kurang. Itulah. Lah kita pelik juga sebab masyarakat Arab boleh terima benda ni. Masyarakat kita tak boleh terima. Jadi kita sangat benda ni sebenarnya kita tengok Arab ni bangsa dia masya-Allah lah. Dr. Arif dia lama duduk Mesir ni 7 tahun dia tahu lah lagu mana. Dr. Ba Jembali pun ada, dia tahu lah lagu mana orang Mesir punya muamalah sehari-hari. Tapi betul Syekh. Apa lagi Mesir? InsyaAllah ada masa boleh. Mari tapi kena cocok dululah nak masuk Mesir tu. Cocok polio. Cocok dulu. Cocok 5G. On wifi. Orang sapu-sapu, orang penyapu sapu MPKB tepi jalan pun kalau kita temu buah, kita kata nak cocok vaksin, no. Pasalnya boleh duit. Orang kita kalau upay duit pun tak silap lagi tok lebar ni, kecuali dah dalam sapu tu warna hijau. Warna hijau lah kau, RM50 tau. Kalau dalam sapu RM10, siapa yang nak tok lebar pun. Berapa genih boleh sekali cocok? Berapa genih boleh? Katanya 250 LE tak silapnya. Murah. Murah lah, tapi orang Mesir ni lah besar dah tu. Betul. Baru ni kerajaan nak bagi berapa 500 LE ke masa awal-awal Covid dulu, berebut nak cabut pusat
Daripada tanam bila dia duk itu la ilaha illallah. Fauda sungguh orang Mesir ni. Bobo, nak tanya ni. Ya. Ya. Macam mana dengan orang yang percaya atau mengagungkan seseorang tokoh ni yang berkata-kata tapi bukan pada bidang dia. Macam mana? Lagu mana tu? Macam mana kita nak bermuamalah, contoh kalau orang tanya kita, ustaz ni boleh ikut tak? Macam mana kita nak habaq ke orang tu? Pertama sekali kita kena ulama ke siapa ke dia ni, dia tidak masuk. Dan juga dia mungkin yusib, ingat Wais, dia mungkin yusib yukhti. Dan istilah takdis mensucikan orang ni, maknanya dia ni setiap dia kata A sampai Z betul belaka, kena terima belaka. Ni konsep ni bukan konsep Islam ni. Ni konsep gereja Katolik. Bukan konsep Islam. Tanyalah orang perbandingan agama. Fidah Wong ke, siapa ke, tanya. Adakah konsep ini dalam Islam? Tak ada. Kita tak pernah mentakdis siapa-siapa. Tapi kalaulah ada sampai timbul tahap ni memaksumkan orang ni sampai kepada tahap tu sekalipun, kan? Boleh syok tu keimanan dia tu. Ambo tak kata, cuma boleh dipersoalkan lah. Tak, kita tanya juga. Kita tanya sendiri orang hok menentang sangat ni. Sekarang ni, awak setuju tak vaksin ni aturan Allah Ta'ala? Ada ke tak ada? Awak setuju tak vaksin ni maknanya adalah daripada perbuatan Allah Ta'ala? Awak setuju ke? Awak setuju tak COVID ni daripada perbuatan Allah Ta'ala? Terus tanya dia balik lagu tu. Hot tu tanya, dia cuba. Sebab tu bila setengah-setengah dia kata pok-pokmu ni ambil vaksin sebab tidak takkit Percaya Allah. apa nama tauhid. Jadi kalau kata balik Allah. Tauhid ni bukan di mulut. Tauhid ni bukan di mulut. Tauhid ni pegangan dalam. Pegangan dalam. Dia dok pegang kalau mudarat mari pada vaksin itu mari pada vaksin semata. Kalau kata kalau gitu demo tauhid tak betul juga sebab mudarat ni mari ke mana pun dari Allah belaka. Betul. Betul. Dia tak nampak mudarat, sama ada mudarat ataupun bukan mudarat sekalipun, kan? Maslahah sekalipun. Semua tu mari pada Allah Ta'ala. Maknanya kita tengok benda ni kita tengok semua mari pada Allah Ta'ala belaka. Penghasilan vaksin sekalipun, penghasilan virus sekalipun, walaupun kita dah awal daripada lab di Wuhan sekalipun, kan? Menyebabkan misleading di lab di Wuhan sekalipun. Benda tu tak akan berlaku tanpa izin Allah Ta'ala. Benda tu tidak akan berlaku tanpa izin Allah Ta'ala. Okey, sekarang benda tu berlaku. Dia faktor sahaja maknanya. Okey, kalau kita kata pandemik berlaku sebabkan oleh Wuhan punya lab. Sebelum ni, peristiwa-peristiwa hitam sebelum ni, Spanish flu, Ebola, MERS, COVID, apa lagi sebelum ni? Sebut saja, Tok Umar sendiri, SARS. Mari mana semua tu? Tanya dia balik, mari mana semua tu? Tanya dia, mari mana semua tu? Okey, sekarang ni siapa yang mengilhamkan kepada para doktor, termasuklah doktor yang kafir sekalipun untuk buat vaksin? Nanti dia orang kata tu apa agenda Yahudi yang buatlah apalah tu yang yang pening tu. Tak, sekarang ni agenda Yahudi pun mari pada siapa? Kalaulah benda tu agenda sekalipun, agenda Yahudi mari pada siapa? Tak, sebab tu bila puak ni dia kata kita tauhid lari, duk takut ke ni. Pas puak demo tu takut ke hanya dalam Yahudi, besar lagi pada takut pada Allah Ta'ala. Ya, betul. Habis terus, Cik Mek. Habis. Dia orang sebenarnya dia falasi, tahu tak? Ambo ni tak pandai pun nak bercakap isu falsafah ni. Tapi dia sebenarnya falasi lah cara mereka berfikir ni. Tak tahulah strawman ke, strawwoman ke benda ke. Tapi kat cara mereka berfalasi ni. Sebab masalah sekarang ni, kalau kita tengok. Kalau dah dalam fiqh pun mengatakan bahawasanya dia panggil berubah ni dengan kafir zimmi ni harus. Berubah dengan kafir zimmi harus apabila tabik tu. Sebab syarat tabik ni sebenarnya dalam fiqh Islami, dia tidak syarat Islam, tahu tak? Walaupun kalau ada tabik Islam tu didahulukan disebabkan oleh adalah. Disebabkan oleh kerana kita fiqah dengan keadilan yang ada pada tabik tu. Sebab orang Islam tentu dah adil. Faham? Jadi sekarang ni kalau zimmi tu kalau dia tidak ditomah pada adalah dia dan juga dia lebih terbukti
terbukti dari sudut kita kata perubatan dia, maka harus kita takdim kafe zimmi tersebut daripada doktor hok mana tabib hok cak ayam lah kita kata, berubat super Tok Bomo, ingat tak Tok Bomo antarabangsa dulu tu hok dia di airport tu Cari kapal terbang. pegawainya tu, ingat tak? Ibrahim Oh, Azim. kalau kita tanya Tok Lebar tu semaya Jumaat tak je tinggal tu. Bangun malam semua tu ayat Quran mulut, tapi tengok sikah tak sikah. Boleh percaya tak boleh percaya? Kalau dalam fiqh Islami pun benda tu ada lah macam tu. Siapa, sebab tu apa nak tanya lah ni ustaz-ustaz ada Malaysia. Siapakah anda dengan kebebalan anda dan juga kedegilan anda untuk melawan para fuqaha terdahulu? Siapakah anda? Situ titik noktah dia. Kita kena tanya siapa kita. Kalau kita sedar siapa kita takkan orang panggil mudah untuk Persoalan. orang panggil fikir ni itu kepala lutut, bukan fikir ikut otak dak. Tuan pergi otak, so fikir bukan fikir ikut kepala lutut dak. Cakap pun sedap ikut kepala lutut orang panggil. Itu masalah. Sultan Salahuddin pun berubat dengan Doktor Nasrani. Iya, banyak. Dalam hadis sendiri pun cerita Rasulullah sakit, orang Yahudi pergi hak tika di Madinah tu pergi ziarah Nabi gapo, recommend kepada Sayyidina Aisyah gini ni makan gani. Rasulullah terima je benda tu. Walaupun tak sekira lah Rasulullah ambil ke tak ambil, makan tak ambil tu bukan perbahasan kita sini. Nak ayatnya Rasulullah ra'i benda tu. Siapa kita dengan sahibu syar'i? Siapa kita dengan para fuqaha? Siapa kita? Jadi kalau kita sedar situ, barulah orang nampak agama ni tak rejik. Masalah lah ni ustaz-ustaz kita ni menyebabkan jauh orang daripada agama tu masalah. Cuma Itu masalah. ya jadi melengung mau duk mikir ni di Malaysia kita ni, sebabnya sebahagian yang anti ni dia seolah-olah bawa aliran, maknanya orang jadi kata ni pok-pok ni padahal di Indonesia KNU cocok dah belaka. Ya, terbaru Buya Yahya terbaru. Tengok dalam Al-Bahjah TV. Yang Buya penting biar lagi. Ya, Buya Yahya ni nak cerita, dia seorang traditionalist. Dia tak menerima sistem pengajian secara modernis. Dia tak terima pelajar nak mengaji atas meja sebab dia aliran pesantren, kemudian dia pergi Ahqaf, Yaman, dia balik tu biar khidmat pun dia ikut cara traditionalist. Tapi mengapa dia boleh terima benda ni? Dan juga kiai-kiai di Indonesia tu bawah pimpinan ikutlah Muhammadiyah kau Nahdlatul Ulama, tak kira lah tu kita tidak ada improve dengan mana-mana apa agensi ke organisasi, tak ada. Cuma kita tengok dia umur 73, umur 63 dengan bertongkat bagai pergi, dan anak murid memang terbilang kita kata beribu-ribu santri dan berpuluh-puluh kitab Arab. Mengarang kitab Arab, bukan kitab Jawi, bukan kitab Rumi, kitab Arab yang mana menjadi orang panggil satu bahan riset untuk orang panggil pengkaji turah Islam pada hari ini. Kiai-kiai itu semua tu. Tak kira lah kiai mana pun ikut sebut lah. Tengok dari Tribunal News ke apa semua. Mengapa mereka boleh terima? Kenapa ulama kita boleh terima? Kenapa? Kita kena tengok pertama sekali latar belakang orang yang bercakap tu. Dia ni, kita tidak mempersoalkan dia dan kita hormati. Cuma kita kena tengok latar belakang dia lagu mana. Background pengajian dia. Dia ni dulu betul kau ngaji. Kau duduk Mesir dulu, duduk main ke... Sambung sendiri. Duduk main apa Mesir dulu. Sebab kalau lah budak-budak Mesir ni, hangpa tahulah perangai lagu mana sore-sore. Ada tu betul-betul ngaji sungguh-sungguh. Ada tu mengaji ala kadar tapi minat Allah ke alam mistik ni. Ada juga. Bomo-bomo apa semua tu. Ada tu minat dunia sufi. Tak berapa minat mana syariat. Ada tu duk gila nak buat dunia khilafah. Dia gila nak buat apa negara berkhilafah. Tapi sejak orang atas naik jadi orang kerajaan ni, nampak senyap je Nemo ni, tak ada apa-apa pun. Dia macam-macam background. Itulah hangat. Ya, kena tengok background. Tok tamu budak-budak Mesir ya. Tengok. Ambo tidak kata ambo ni orang gaji ke apa dak. Malah petulur juganya. Cuma kena tengok background. Kena tengok background dia mengaji. Dia ni setara mana. Kalaulah dia ni betul-betul orang belajar,
terutamanya dia ni memang betul-betul mengaji syariah. Dia akan nampak benda ni. Antara orang yang ambo setakat ni ambo respect lah di Malaysia, antaranya individu tokoh ambo nampak Ustaz Fawah Fadli. Dia di antara orang panggil dia mempunyai akliyah fariqah sebagaimana guru kita sini raya. Maknanya dia bergerak fake ni seiring. Walaupun ada certain isu kita tak setuju juga dengan dia. Antaranya masalah macam baru ni kan timbul juga kan Syekh Faiz kita masalah luar nikah tu hampa pun tak setuju juga hak tu masalah zina. Ya anak zina tu si ibu tu lah nak beri tak ingat dah ada isu kan baru ni kan hampa pun tak setuju Tak ikut juga. ya tapi kalau kita tak setuju bukan bermakna kita tolak semua hak dia cuba nak bawa tak semestinya. Hatta doktor ni pun, Doktor Aiman kita pun, ambo ingat lagi ambo jumpa dia di Kenduri anak Ustaz Allah Tahir nikah. Boleh berapa tak ingat. Masa tu mau Naiz ada Malaysia lagi tak balik lagi. Ya. Dia ni saya jadi tercengang sebab kalau tengok gak ustaz-ustaz lain SOP ni dia longgar lagi tapi Dr. Aiman ni tidak nak saleh face mask tak buka sepanjang tu. Dia syadid sikit buat SOP ni. Dia fobia sikit sebab anak dia ada auto immune ke apa. Jadi tu baru tahu. Tu maknanya tengok kalau orang betul-betul faham dia tak jadi masalah. Dia ambo tengok sebenarnya pasal tak kena ke batai hidung. Kalau kena batai hidung, ada family sendiri kena. Betul. Lagu mana? Betul. Dia ambo adik-adik ambo HO sekarang ni. Dia hospital Jetih. Walaupun ambo tengok dia dah hampir 2 bulan raya pun tak balik. Sebab mak ambo pun tak boleh balik. Kalau dia nak balik, masalah dia kena balik, dia kena buat PCR. Kemudian kena quarantine pula. Baik dia tak payah balik, duduk tepat di kuartus dia tu. Dia rehat di kuartus dia. Tapi hamba tengok masalah kita ni cuba paling kurang orang agama ni ihsan juga orang bukan para doktor ni. Hamba tidak nak bela doktor secara total. Cuma cuba ihsan. Ihsan sikit tengok orang yang duk bekerja sama kini. Pasal mu tak masuk hospital lagi. Mu tak kenal lagi lagu mana. Cuba mu masuk, lepas tu mu tengok lagu mana demo kerja. Demo apa-apa para doktor ni akibat kita memeredak kita nurse kita ni dia macam tak ada life dah. Kehidupan dia sehari-hari pun tak ada live dah. Sebenarnya kalau kita tengok kerja tak betul tak Ustaz ada tarik kan. Ada orang tu kena outstation pagi kerja malam sampai pagi siang hari tak semua kebanyakan kalau tanya memang dengan anak tu memang tak sempat sangat. Kan? Kalau kita tengok adik ambo sendiri baju dia balik rumah tu baju boleh perah tu. Baju peluh daripada hasil kerana pakai PPE tu boleh perah peluh baju tu. Bahkan KP dia sendiri KP ni ketua pengarah dia recommend kepada intern dan juga HO hak peringkat awal ni dia kata kalau boleh awak tangguhlah dulu kalau nak berumah tangga sebab kita kritikal lah ni. Bimbel takut sistem kesihatan lumpuh pas nak duduk mana kita? Nak duduk mana? Cuba tanya nak duduk mana kita? Sebab tu ustaz-ustaz ni jangan duk congek hidung sangat kan? Jangan duk congek hidung sangat. Fikir juga nasib orang lain, fikir juga orang yang tidak senasib seperti kita. Kita tak apalah kita dekat dengan Allah, zikir kita pun terangkat, makam kita pun kita kata gak kalau duduk langit tu langit 7 ke langit ke-5 madak lah mana ya sallallahu rabbuna. Maknanya penyakit COVID pun tak boleh duduk dengan kita. Berapa tingginya makam kita? Kononnya. Habis Ahli madan. tak siap. Tak siap kau. Marah benar ni. Ya memang. Ambo lama dah nak keluar benda ni. Ambo tengok, berapa beban lah kita kata beban degil lah kata. Gitulah. Payah sangat-sangat. Dia sebenarnya kalau tanya golongan mana orang mengaji akidah falsafah, dia termasuk golongan inadiyah dah. Sebenarnya pokok ni. Dia ingat dah. Ayat Gajah Rimah pun bagi fakta, bagi barahin ke, kita kata barahin nazariyah akliyah ke, apa saja bukti, klinikal tak klinikal, saintifik tak saintifik, bentang depan mereka ni. Dia demo tak terima, atau nak kata apa, dia dah main buat cekih dia tu. Shisha cengkeh. Allah Kalah amu shisha dekat sini kat kedai Syah. Susah. Apalah azan dah sini maghrib dah.
kesimpulan Babodin. Nanti kita set. Babodin daripada sudut vaksin terhadap agama ni lagu mana? Kesimpulan. Kesimpulan Kesimpulan kan dan nasihat. Kesimpulan dan nasihat lah kepada yang Gulung. dengar ni. Okey, pertama sekali, Penggulungan. pertama sekali ambo nak tekan sini, macam ambo sebut tadi, pertama konsep pertama al-luju' aw ruju' ila ahli al-khibrah wal ikhtisas wal awal ahli dhikri amrun daruri. Ini ittifaq. Bittifaqi fuqaha wa usuliyin. Maksud dia rujuk kepada mereka yang berautoriti dalam bidang mereka itu, lebih orang panggil itu adalah perkara yang perlu. Macam kita, contoh kita pomen motor dengan mekanik motor, mekanik kereta. Takkanlah kita pakai kereta Volkswagen, ikutlah Volkswagen apalah, hamba tak kerti juga nak sebut. Kita nak pergi beki kedai motor ES5. Ataupun kita motor ES5, tak? Kita motor ES5 tiba-tiba kita nak pergi tukar minyak lenda motor tu di kedai Ducati. Kena ke? Hatta dalam bidang permotoran, motor sendiri pun dia berbeza-beza. Ada tarik dia tahulah dia pakai motor besar kan. Allah bro. Ya. Jadi pengkhususan, dia ada pengkhususan. Itu pertama. Yang kedua penting sekali bahawasanya at-tadawi bil a'yani najasati ni yajuz. Ini ittifaq. Ittifaq dalam ashab Syafi'iyah saja, tak perlu tengok mazhab lain. Ashab Syafi'iyah yang terdahulu daripada Ibnu Rifah, daripada Imam Nawawi, daripada siapa sahaja daripada Imam Haramain sendiri bahawasanya setuju bahawasanya at-tadawi bil muharramat ni inda zuhuri darurah ni yajuz. Sekarang ni vaksin tu suci. Jadi tak timbul persoalan benda tu babi tak babi, boleh pakai tak pakai. Yang ketiga, tolong fikirkan nasib orang lain juga. Jangan dia ikut kita je. Mentang-mentang kita ustaz, kita pakai Velfire, kita pakai Golf, Volkswagen apa. Kita ambo tak ada masalah, dunia mari ke ambo. Ambo tak cari dunia, dunia cari ambo. Oh sedap lah buah muka demo masa ni tu heavy belakang demo. Acu demo apa perdana kat gigi lagu mana nak dengar kata. Tu je lah poin dia boleh royak. Lepas tu poin keempat, janganlah kita ni jadi barbar. Golongan barbar lebih daripada Arab. Memalukan betul. Malu kau Arab. Ambo malu kau Arab Mesir. Ada. Gitulah, wallahu a'lam bisawab. Okey, jazakumullah khair kepada Ustaz Izzuddin kita kerana sudi berkongsi dengan kita semua berkenaan dengan vaksin daripada sudut perbahasan agama iaitu fiqh itu tersendiri. Jadi insya-Allah kita boleh buatlah persembahangan santai ini, kita boleh jemput siapa-siapa, Ustaz Izzuddin ke, Ustaz Faiz ke, siapa-siapa insya-Allah. Pada masa akan datang, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih Maaf banyak lah mana tu kalau ada terkasar bahasa. Tak apa. Baik.